Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi, al-fadhil, tuan-tuan imam, ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini kita sudah berada di 20 hari bulan Sya'ban 1442, bermakna kita dengan Ramadan hanya ada beberapa hari sahaja lagi. Maka para jemaah sekalian, agenda besar seorang mukmin, orang yang beriman, apakah agenda besar kita untuk menyambut Ramadan? Orang semua akan bercakap tentang Ramadan. Kita akan sambut Ramadan, tapi bagaimana cara kita nak sambut Ramadan? Maka kita mengatakan setiap kumpulan ada cara tersendiri. Ahli-ahli perniagaan, mereka telah membuat persiapan rapi dengan mega sale-nya, dengan macam-macam tawaran istimewanya. Tapi bagi kita orang yang beriman, kita juga kena pelbagaikan persiapan kita supaya kita masuk Ramadan bukan baru nak merancang, tapi sudah untuk melaksanakan perancangan yang telah kita buat. Maka di sinilah para jemaah sekalian, suatu agenda besar yang kita kena lakukan pada kali ini, iaitu bagaimana persiapan siyamul qalbi, iaitu persiapan hati berpuasa. Untuk puasa fizikal, alhamdulillah kita sudah ada macam-macam ilmu fiqh yang telah kita belajar. Tapi puasa hati bagaimana? Jadi insya-Allah dalam risalah yang saya edarkan ini, tajuk dia amalan-amalan di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil risalah dan boleh baca mutalaah. Mudah-mudahan dalam 10 cadangan ataupun 9-10 perkara yang kita syorkan ini, kata orang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kalau boleh 10/10, itu harapan kita. 9/10, alhamdulillah masih lagi excellent, mumtaz. Tapi jangan 2/10, naya dia panggil. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk yang saya nak bincang di sini iaitulah tentang a'malul qulub, perjalanan hati kita. Perjalanan hati, dalam sebuah buku nama dia Dunia Bukan Surga. Apa maksud dunia bukan surga? Makna kita ni orang yang beriman, kita kena ingat bahawa kita duduk sekarang ni di atas dunia. Duduk di mana kita? Di atas dunia. Bila dunia, bermakna dunia ini darul ibtila, negeri tempat Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Negeri Allah Subhanahu wa taala nak uji kita, nak test tengok siapa di kalangan kamu orang yang baik amalan dia. Siapa di kalangan kamu orang yang banyak dia punya amalan. Jadi ada dua perkara. Yang pertama, baik amalan. Yang kedua, banyak amalan.
maka amalan itu para jemaah sekalian terbahagi kepada dua kategori. Amalan kita ni terbagi kepada dua perkara. Yang pertama disebut dengan mana amal az-zahirah. Amalan-amalan yang zahir. Amalan yang zahir insya-Allah semua orang boleh tengok. Oh, dia ni masya-Allah solatnya bagus. Dan di antara saya rasa gembira walaupun di musim PKP ini, apabila tengok jamaah solat subuh di masjid kita ni, masya-Allah meriah. Insya-Allah dengan kedatangan Ramadan ini kita tingkatkan lagi dakwah kita, gempur kita mengajak jemput ahli-ahli qaryah ni supaya zuhur kita pun sama, subuh kita pun sama. Orang kata sepatutnya, ada orang cakap, dia kata patutnya subuh kita ni macam Jumaat. Kita kata kurang tepat lagi tu. Sebab Jumaat laki-laki je datang. Ini kita boleh datang, laki-laki boleh, perempuan boleh. Patutnya lebih lagi. Barulah kita panggil ayat motivasi tu nampak agak tinggi. Patut kita ni lebih pada Jumaat. Sebab apa? Sebab double datangnya pihak muslimat. Jumaat muslimat tak datang, itu pun sudah ramai. Tapi walau macam mana pun kita kata alhamdulillah, tengok kepada perkembangan yang ramai ini, alhamdulillah kita mengatakan ini satu nikmat. Apabila masyarakat kita masih lagi orang panggil jinak, ataupun bahasa kampung kita ni erat dengan masjid, kita kata ini nikmat yang baik. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat sekalian. Tajuk yang saya akan sambung di sini, kita ni sudah banyak dah kita bincang. Tajuk kitanya di bawah tajuk yang ke-8, muka surat 171. Muka surat 171. Tajuk dia bahaya sifat rasa diri sempurna. Dalam bahasa hati, perbincangan hati ataupun orang sebut tasawuf, dia panggil bahaya penyakit al-ujub. Penyakit al-ujub, yakni kita rasa kita sempurna, orang lain tak jadi, orang lain lemah belaka. Maka ini penyakit. Jadi supaya penyakit ini tidak terbawa-bawa, khususnya apabila kita menyambut Ramadan yang besar ini, menyambut musim-musim yang baik, maka di antara, saya ibaratkan seperti orang yang nak mengembara jauh. Bila kita nak berjalan jauh, di antara perkara yang kita kena servis, apa dia? Kenderaan. Kereta kita kena betul channel dulu. Pergi tengok tayar dia, tengok dia punya enjin, paling tidak orang kata tukar minyak hitam. Supaya apa? Supaya bila sampai waktu kita nak berjalan, bukan baru nak buka enjin, kita sudah nak tukar gear. Itu berbeza. Waktu kita nak berjalan bukan nak tukar, bukan nak betul enjin, tapi sudah kita nak tukar gear. Karena itu, bila masuk bulan Syaban, Nabi SAW di antara agenda dia banyak berpuasa sunat. Dan Nabi juga SAW beritahu kepada kita, selain daripada kita kena puasa sunat, iaitulah kita kena mendamaikan hati kita di antara sama-sama kita. Hilangkan perasaan asyahna, permusuhan, perbalahan di antara sama-sama kita. Ini yang perlu kita kena buat. Jadi kalau masuk Ramadan, hati penuh dengan dendam, kesumat kepada orang, mari duk sakit hati kepada orang, kita mengatakan kita belum lagi panah enjin, kita baru nak tukar minyak, orang lain sudah pecuk jauh. Itu ibarat analogi cerita untuk kita memahami suasana yang berlaku kepada kita pada saat ini, para jemaah sekalian. Baik, apa makna sifat ujub? Makna apa sifat ujub? Sifat ujub ini, tengok di buku kita ni. Manusia kalau dia merasakan dirinya sempurna, maka dia akan menjadi orang yang kurang.
Wa kullu syai'in idza ma tamma nuqsan, dalam bahasa Arab kata. Setiap benda kalau rasa sempurna, kuranglah tu. Oh, saya ni orang hebat sekali ni. Orang yang paling sempurna, tak ada lah dalam kapur ni orang yang lebih daripada kita. Maka kita kata orang itu sudah menurun dia punya graf tahap etika ataupun keimanan dia. Demikianlah hidup kita ini. Kalau kita merasakan diri kita ini kurang dan belum sempurna, bermakna kita akan menjadi orang yang rajin untuk pergi belajar, rajin mencari ilmu dan sebagainya. Itu satu kaedah. Mana kalau kita rasa kita ni tak sempurna, kita kena rajin pergi belajar, rajin menuntut ilmu, rajin mencari ustaz, rajin mencari majlis ilmu. Tapi kalau kita rasa kita sudah purna dah, orang kata, ustaz, saudara, ada kuliah malam ni. Siapa cakap? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dia mula-mula sekali dia tengok apa? Dia tengok siapa? Dia tengok siapa cakap. Ustaz ni, biasalah ustaz tu. Satu. Yang kedua, ini banyak juga yang melanda hidup kita ni. Bila kita duduk ramai-ramai dalam grup, ada ustaz, ada pak imam, ada orang-orang berilmu, tapi kadang-kadang orang lain itu bercakap dulu. Maaf ya, saya ni kurang ilmu, saya ni tak pandai. Tapi dia bercakap banyak pada orang. Kita kata itu ada sifat ujub. Kalau kita tahu kita kurang ilmu, kita tahu kita tak banyak maklumat, kenapa kita bercakap lebih? Sepatutnya bila orang tanya soalan, oh Masya Allah, Al-Fadhil Tua Imam ada, Ustaz ada, silakan. Saya cuma lontarkan idea, cuma kemukakan soalan. Yang jawabnya tuan-tuan syekh. Barulah kita kata, ni tak, tuan syekh tak buka mulut lagi, idea duduk siap dah. Siap lagi maklumat apa dia. Akhir sekali, sudah dia bercakap, baru dia cakap, oh saya ni tak ada ilmu. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Kalau betul-betul anda sedar diri tidak ada ilmu, kenapa bercakap? Kenapa mendahului tuan-tuan? Ini dia di antara. Jadi bila kita tahu, kita sedar kita ada kekurangan, maka kita mula belajar. Tetapi kalau kita sudah merasakan diri kita ini sempurna, semua yang kita ingin tahu sudah pun kita ketahui, ataupun kita berkata, buat apa lagi nak mengaji, semua aku dah tahu. Mengaji apa lagi, aku tahu belakang dah. Ustaznya aku dengar berapa tahun dah dia mengajar, cerita tu ya juga. Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika itu kita akan menjadi manusia yang duduk di bawah satu kategori di dalam sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela, iaitu sifat-sifat yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu sifat al-ujub. Sifat al-ujub, rasa bangga dengan diri sendiri ataupun rasa kita kuat, rasa kita hebat. Maka apakah yang dikatakan sebagai ujub? Tuan-tuan tengok, apa yang dikatakan sebagai ujub, kita tengok di dalam definisi ini. Tengok muka surat 172. Al-Imam, ujub ini merupakan perasaan kagum terhadap diri sendiri yang terbit dari hati seorang insan yang menganggap dirinya memiliki sifat yang lebih baik atau sempurna berbanding dengan orang lain. Bila kita rasa kita lebih daripada orang lain, maka itu ujub. Baik, Ustaz, takkanlah tak terlintas dalam kepala kita benda ni. Kita kata na'am, memang ada. Dalam hidup manusia ni adalah kita kadang kita rasa kita pandai, kita rasa kita tahu. Jadi bagaimana cara menangani? Ini yang penting. Hidup manusia ni dia ada lintasan, dipanggil khawatir qalbiyah. Lintasan dalam hati itu mesti berlaku. Tapi kalau berlaku, apa yang kita nak buat? Apakah penawar solusi yang patut kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita nukil dulu pandangan ulama salafus salih. Nama dia Syekh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pernah dengar nama ni kan? Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang hebat. Sufyan Ats-Tsauri dia kata, sifat ujub adalah kekaguman pada dirimu sendiri sehingga kamu merasa bahawa kamu lebih mulia dan lebih tinggi darjatnya daripada saudara kamu.
Kita rasa kita lebih mulia, maka itu ada tanda simptom. Sedangkan boleh jadi kamu tidak beramal dengan benar seperti dia, atau barangkali dia lebih warak daripada kamu terhadap hal-hal yang diharamkan Allah, atau lebih tulus amalnya. Ini kata siapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Kata Asy-Syaikh Abdullah Ibn Mubarak. Ini semua ni ulama salaf yang menjadi contoh, orang panggil ikon kepada perjalanan suluk hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil kata-kata ulama-ulama yang hebat. Imam Ibn Mubarak dia kata apa? Perasaan ujub adalah ketika engkau merasakan dirimu memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bila mari benda ni, macam mana kita nak buat? Ini dipanggil langkah awal. Langkah awal, kita tengok setiap orang, kita letak kita lebih rendah. Contoh, kita jumpa dengan orang tua. Pakcik ni lama hidup pada aku. Kalaulah dia zikir setiap hari, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kita kata dia zikir 500 kali sehari. Dia sudah umur 70 tahun. Maknanya berapa banyak sudah dia zikir. Aku baru nak mula, dia lebih baik pada aku. Itu tip. Kita berjalan pula, jumpa dengan orang muda, kanak-kanak. Kita kata dia lebih baik pada aku. Kenapa? Aku sudah umur 60 tahun. Dosa aku banyak pada dia. Dia baru umur 15 tahun. Dia belum berdosa. Belum ada taklif contohnya. Belum balik. Budak belum balik. Kita kata dia lebih baik pada aku. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita jumpa dengan orang alim, sudah tentu dia lebih baik pada kita. Dia beramal dengan ilmu. Dia beramal dengan kefahaman. Dia beramal dengan basirah. Kita kata dia lebih baik. Baik, kita jumpa pula dengan orang jahil, orang yang tak mengaji. Macam mana kita nak? Nak kata dia lebih baik ke kita lebih baik? Coba siapa boleh jawab? Silakan. Dia baik ke kita baik? Kita kata dia lebih baik. Dia jahil, dia tak belajar. Kita kata oleh kerana dia jahil, dia beramal, dia buat kesalahan di dalam kejahilan. Aku yang tahu sikit-sikit, kalau aku buat dosa dengan dosa yang kita tahu, mana dia lebih baik. Ini dia panggil ayat motivasi. Bagaimana nak menghilangkan sifat ujub, bagaimana kita nak menghilangkan sifat rasa kita ni hebat. Itu di antara cara. Kita tengok orang miskin, kita kaya, agak-agaknya dia baik ke kita baik? Allah, tentulah kita baik sebab kita kaya, kita banyak infak, kita banyak sedekah, kita banyak derma. Kita kata masya Allah, tabarakallah, duit yang aku terima melalui jalan-jalan yang kita rasa halal, tapi kemungkinan ada syubhat. Orang miskin dia tak ada duit, dia tak ada rasuah, dia tak terlibat dengan riba, dia tak banyak benda yang dia tak terlibat. Kita kata dia lebih baik. Cukup itu di antara kata-kata hikmah untuk menghilangkan sifat siapa lebih baik. Maka dengan itu kita letak kategori kita, orang lain lebih baik pada kita. Kita kata alhamdulillah, semoga aku juga menjadi manusia yang baik. Tapi kalau kita kata kita lebih baik, itu dia panggil pintu masuk syaitan. Pintu masuk syaitan. Sebab pintu masuk syaitan ni para jemaah sekalian, syaitan ni dia bijak. Syaitan dia bijak. Dia tidak akan masuk melalui lorong no entry. Kita ni senyum-senyumnya tak? Sekali-sekala berasa nak cepat, lipat juga kereta walaupun no entry. Betul tak? No entry tu, tak ada kereta kan? Masuk je lah. Tapi syaitan ni dia tak guna lorong no entry. Macam mana contoh? Tuan-tuan dan puan-puan, kita semualah, insya-Allah kita kata kita ni orang soleh. Insya-Allah. Syaitan tak mari jumpa kita. Pak Haji, malam ni kita ada majlis lompat tu. Majlis melompat mana pesta-pesta maksiat. Dia tak mari. Dia tak ajak tuan-tuan ada serban, ada piah atas kepala ni. Dia kata ini bukan orang dianya. Tapi dia mari bisik-bisik. Pak Haji masuk masjid ni pukul berapa? Kita duduk mikir. Tak awal lagi, tak pukul 5 lagi.
Masya. Masa Pak Haji masuk tu, berapa orang ada? Kita rebain balik. Aku mula-mula sekali. Bila apa tak mari lagi, apa lagi imam? Ketika itu terdetik dalam hati kita, kita orang terbaik. Dalam qaryah ini, saya orang terbaik. Bahkan saya orang paling layak jadi AJK Masjid ke Biru. Itu dia panggil madakhilus syaitan, entrance, pintu masuk syaitan melalui hati kita, dia cocok sikit-sikit. Mula-mula ujub. Kemudian bila kita nak solat pula, Allahu Akbar, mari sifat riak, dua yang menghancurkan. Bila sudah riak, kita tengok orang lain kecil belaka, mari naik sifat takabur. Dia kata orang, api yang besar itu mula daripada mancis, gesek orang panggil tak? Gesek orang kecil. Tapi bila dia nyala, besar jadi. Kita macam tu juga. Hati ni kalau tidak dijaga daripada awal, dia mula sikit riak, mula ujub, riak, takabur. Habislah. Bila sudah masuk dalam bak kerusakan, kata orang punah dah banyak, nak baiki susah. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW beritahu, bahayanya sifat-sifat sombong ini sebagaimana yang berlaku kepada Qarun. Qarun, dia berjalan dalam keadaan sombong, maka dia ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi. Sampai hari ini belum lagi Qarun sampai ke bumi yang terakhir, bumi yang paling bawah sekali. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, maksudnya apabila ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan memakai baju yang kemas dan rambut yang disikat, menyebabkan dia rasa kagum dengan pakaian dan dandan rambutnya, merasa dirinya lawa, lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam muka bumi dan terus ditenggelamkan sampai ke hari kiamat. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi kata di para ulama, hadis ini diceritakan kepada Qarun. Nas'alullah salamah. Janganlah kita terjebak dengan perangkap-perangkap maut syaitan yang cukup berbahaya ini. Baik. Sebab itu Allah SWT peringatkan kita di dalam surah An-Najmi. Tanda tuan-tuan. Dalam surah An-Najmi ayat 32, Allah kata, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Fala tuzakku anfusakum, mu jangan bersihkan diri kamu. Jangan rasa kita ni bersih, puji diri kita sendiri, sebab Allah SWT yang mengetahui siapa sebenarnya yang bertakwa. Penilaian parameter nak tahu kita ni takwa ke tidak, nak tahu jiwa kita ni baik ke tidak, bukan kita yang menilai, tapi Allah yang menilai. Maka kita kena berusaha, untuk apa? Membuat semakan diri kita. Aku ni dalam ibadat macam mana? Di dalam perjalanan kita macam mana? Tapi kalau kita nak kata kita sempurna, kita lah, maka itu dia panggil kerusakan yang berlaku yang kita tak nampak. Maka sangat berbahaya perbuatan ini. Dalam ayat yang lain, tuan-tuan tanda, surah Fatir. Dalam surah Fatir ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha." Maka fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya oleh syaitan? Sebenarnya perbuatan itu buruk, tak baik, tapi syaitan mari tiung dalam kepala dia, comel. Oh, molek awak buat ni. Lalu dia memandangnya dan mempercayainya baik. Bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk memberi hidayah kepadanya, atau sebaliknya? Sebab Allah Ta'ala lah dia yang memberi hidayah, petunjuk, ataupun memberi jalan kepada siapa yang dikehendakinya, jalan yang baik atau jalan yang tak baik.
Ayat ini surah Fatir ayat 8, ia disandarkan pada suatu amalan yang sebenarnya amalan tersebut buruk di sisi Allah, ataupun bila kita nilai dia dengan neraca nilai yang syarak, amalan itu buruk. Tapi syaitan, bijak tak bijak syaitan ni, dia boleh datang, dia boleh mari, dia tukar yang buruk tadi jadi molek, jadi baik. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, apa yang aku buat ni betul dah ni. Kita ni para jemaah sekalian, kadang-kadang apabila kita tidak nilai dengan neraca syariat, banyak benda yang kita rasa molek dah. Bila kita semak balik, kita kata astaghfirullah, banyaknya yang aku yang tak kena. Baik. Maka menjadi tanggungjawab kita, orang yang sentiasa menghisap dirinya, siapa dia yang menghitung kedudukan dirinya pada hari ini, dia akan mendapat kemenangan atau kebertuahan pada esok hari. Sebaliknya, sesiapa yang lupa dan lalai untuk menghitung dan menyemak kembali jiwa dan dirinya, maka dia akan kecewa di akhirat nanti. Sesiapa yang sentiasa melihat ke arah mana kita nak pergi dan apakah kesudahannya, insya-Allah dia akan selamat. Maknanya para jemaah sekalian, di antara jalan-jalan yang menyelamatkan kita untuk menjaga hati kita ni, iaitu dia panggil al-muhasabah. Apa dia muhasabah? Sentiasa kita semak hati kita, sentiasa kita tengok di mana kedudukan kita. Itu dia panggil muhasabah. Kemudian ada satu tingkat lagi, nama dia muraqabah. Biasa dengarlah istilah-istilah gini kan, dalam kitab-kitab tasawuf dia bincang. Muhasabah makna kita semak hati. Muraqabah, kita duduk di bawah perasaan kita ni sentiasa dikawal di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Maka pada ketika itu kita tak mampu untuk buat maksiat. Kenapa tak mampu? Macam mana kita nak buat maksiat? Kita duduk di bawah pemerhatian Allah. Semua yang kita buat ditengok oleh Allah Azza wa Jalla. Kita belajar dalam kitab akidah, Allah SWT ni sifat dia Sami' wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu dia panggil. Maka kedudukan kita duduk di bawah mana? Duduk di bawah kategori tahta muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tengok kepada beberapa motivasi. Para ulama sering menyalahkan diri sendiri dari orang lain. Ulama yang soleh, kerja dia semak diri, dia tak sudut menyalah ke orang lain. Kalau kita ni masalah kitanya, kita rasa kita tak salah, hak salahnya orang lain, maka ini sangat berbahaya. Bagaimana cara kita nak jaga? Yang pertama, cuba kita lihat contoh-contoh bagaimana keadaan para ulama yang terdahulu. Mereka sering menyalahkan diri sendiri. Mereka tidak akan sama sekali mencari kesalahan orang lain. Kita ni suka, dia panggil bahasa orang-orang main internet zaman kita ni, dia panggil zaman media sosial ni, kita suka nak menyalahkan orang lain. Kita sendiri apa benda pun tak salah. Keadaan ini berbeza sangat dengan kita pada hari ini. Kita lebih suka mencari kesalahan orang, sedangkan kesalahan diri sendiri tidak diakui. Apa saja yang tidak kena, orang lain yang bersalah. Bukannya salah itu datangnya dari diri dia, tak. Kita nampak orang lain. Dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 18, Allah Ta'ala sebut, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu akhir malam, waktu sahur, mereka selalu beristighfar minta ampun. Kata di ulama tadabbur, siapa mereka itu? Orang yang beristighfar itu siapa? Orang yang rasa dirinya bersalah. Dia boleh bangun pukul 5 pagi, dia boleh bangun pukul 4:30. Yang pentingnya dia bangun sebelum subuh, paling kurang pun dia solat witir. Dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, ya Rabbi, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Boleh ke tak boleh kita? Itu ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, bangun dia pada waktu pagi. Kemudian bagaimana sifat orang mukmin dengan hati dia? Ketika turun ayat Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Tanda tuan-tuan yang ada kitab.
Yang tak ada kitab tu surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan. Maknanya kita dah sedekah, kita dah buat ibadat, kita dah buat benda baik, sedang hati mereka gemetar. Kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Dia buat baik, ibadatnya banyak, tapi hati tu rasa takut. Bagaimana orang ni? Bila baca ayat ini, isteri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang buat benda baik, kemudian dia takut hati ni, adakah mereka itu pencuri? Apakah mereka itu orang yang berzina, orang yang minum arak? Lepas dia buat maksiat, dia takut pada Allah Ta'ala?" Itu soalan Aisyah. Kata Nabi SAW, "La ya bintas Siddiq." Nabi kata, bukan itu, hei anak Abu Bakar, anak As-Siddiq. Itu ahli maksiat, mereka tak akan takut pada Allah Ta'ala, kecuali bila dia menyesal besok, lama-lama. Ayat ini, ayat turun kepada orang soleh. Mereka berpuasa, yusalli, mereka bersalat, wa yasum, mereka berpuasa, wa yatasaddaq, mereka bersedekah, wa huwa yakhafullah, tapi hati dia takut Allah Ta'ala tidak kabul apa yang mereka buat. Masya Allah, baru kita nampak, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Maka kita tahulah bahawa orang yang soleh, orang yang baik-baik, mereka masih lagi meletakkan diri dia di mana? Di dalam kategori khauf, takut Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima, tidak kabul kebajikan, amal-amal baik yang mereka buat. Itu sangat bahaya. Pasal itulah kata di Syekh Al-Husairi, dia kata apa dalam tafsir ayat ini? Mereka ini ikhlas dalam ketaatan, tetapi masih lagi berasa cemas, masih lagi rasa takut, bimbang, takut nanti tidak sempurna apa yang mereka buat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya berdoa dengan doa yang selalu kita baca. Tuan-tuan baca, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas agamamu. Kenapa kita minta Allah tetapkan hati? Sebab kita bimbang, takut hati kita ni berbolak-balik, takut hati kita ni kucar, kona daripada istiqamah, pergi jadi benda yang tak baik. Kita kata na'udzubillah. Itu satu doa. Doa ni tuan-tuan ingat belakang kan? Ya muqallibal qulub, kita baca di mana? Di akhir solat kita kena baca. Kemudian satu lagi doa yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya ajar. Tuan-tuan boleh ikut, mudah-mudahan kalau tak ingat pun sekurang-kurangnya lidah kita pernah berdoa dengan doa ini. Kata, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Boleh ingat? Dia mudah ya, dia gini. Kita kalau kita nak hafal benda-benda ni, kita kena bilang dia punya kalimah. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Siapa dia boleh ulang? Kita bagi hadiah. Sila. Nak coba? Allahumma, ya Allah, aku minta berlindung denganmu minal hauri ba'dal kauri, daripada berpaling tadah jadi tak baik setelah kita baik.
Hari ni alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan istiqamah. 5 waktu solat di masjid. Nanti syaitan mari, awak ingat awak tu sempurna, comel benar dah awak tu, tunjuk warak. Ni pernah berlaku ni. Ada orang jumpa saya, dia kata, ustaz saya ni macam nak buat ni. Sekarang ni saya pergi masjid duduk belakang. Sebab hati kata, kenapa awak duduk depan, awak tak layak. Baru haji baru pergi sekali, umrah pergi sekali, tiba-tiba duduk soal depan awak ni. Tengok, syaitan mari pusing. Undur ke belakang dia, Masya Allah. Mula-mula undur ke belakang, lepas tu syaitan mari lagi. Mu ingat kau baik, baik sangat. Akhir kali dia kata, orang azan dia tak pergi, dekat orang qomat baru pergi, bolehlah duduk ujung. Kita kata Masya Allah, hazi min tala'ubi syaitan. Ini termasuk dalam permainan syaitan. Syaitan dia tak lepas. Dia tak akan biarkan kita, dia akan rosakkan kita seboleh mungkin. Baiklah. Maka kerana itulah kata di para ulama mengatakan bahawa kita ni jangan rasa selesa. Siapa dia rasa hidup dia sudah selesa, amalan dia Tuhan kabul, maka itu akan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada langkah yang kedua tadi. Tengok di muka surat 181. Ada kalanya kes tadi. Sebab apa tak mau duduk soal depan? Takut orang kata. Kenapa pergi belakang? Takut orang kata warak. Betul ke tindakan ini? Kita kata salah, hadza khata'. Tindakan tuan buat tadi tindakan yang salah. Macam mana tindakan yang betul? Kata di Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Al-Fudail Ibn Iyad dia kata apa? Seorang ulama salaf. Tarkul amal li ajli nasi riya. Wal amalu li ajli nasi syirkun. Kita tinggal satu ibadat yang baik kerana orang, itu sudah riya. Orang mari bisik, kenapa Pak Haji tak duduk depan sekarang ni, duduk belakang? Kenapa? Maaflah, saya nak jaga hati saya ni. Takut nampak warak, takut nampak riak. Kita pun undur ke belakang. Fudail kata, meninggalkan amal yang baik kerana takut kerana manusia itu riak. Mari duduk di balik depan. Jangan lawat, kita jangan biarkan syaitan ia tala'ab, bermain-main dengan akal kita, bermain-main dengan apa? Dengan kehidupan kita. Jangan. Buat ibadat pula kerana orang, itu syirik, dia panggil syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Kenapa solat? Nak tunjuk orang. La. Kenapa sedekah? Nak tunjuk orang. Kita kata ini juga berbahaya. Dua-dua sifat ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya kepada kita. Itu yang pertama, bagaimana para ulama salafus saleh sentiasa muhasabah diri, menjaga diri, jaga kedudukan daripada apa? Daripada diperangkap oleh syaitan. Baik. Yang kedua, dia panggil kita kena berhati-hati dengan perangkap syaitan, iaitu kita hendaklah sentiasa mengulang kaji diri kita supaya kita dapat naik taraf yang lebih tinggi. Tadilah saya dah sebut, syaitan ni dia mari, dia masuk dalam hati kita melalui lorong ujub, riya, takabur. Hati-hati kita. Ni ada orang ni contohnya, bila khatam Quran, baca Quran, khatam Quran. Ni mari bulan Ramadan ni sibuk ni khatam Quran. Kerja dia je dia ambil gambar dia baca Quran. Ambil gambar baca Quran, post di Facebook. Alhamdulillah, hari Ramadan yang pertama sudah khatam 3 juzuk. Masya Allah, tabarakallah. Kat bawah tu kok 500 orang like. Oh, hebat Tuan Haji. Hari pertama sudah masuk gear 5. Oh, kita pun beres, tunggu esok. Esok dia boleh khatam 4 juzuk. Facebook lagi. Akhir kali tak dah habis Ramadan, hancur lebur kita punya pahala. Na'udzubillah. Jangan, syaitan masuk. Kita kena ada benda yang kita kena rahsia, ada benda yang kita kena iklan. Kalau kita nak panggil orang mengaji, majlis tadarus, iklan besar-besar. Dengan poster, dengan Facebook, dengan grup masjid, panggil. Tapi kalau benda yang kita sudah buat dalam ibadat, sembunyikan dia. Nah, Imam Syafi'i kata, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin. Hendaklah ada di antara kita dengan Allah amalan yang tersembunyi. Ini di antara. Maka yang ketiga, hindari
istighfar palsu. Na'udzubillah. Istighfar palsu ni macam mana? Dia nak mengumpat orang tapi mula dengan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Dia tu. Siapa dia? Tu lah orang tu. Dia mula istighfar dulu. Lepas tu baru buka pintu nak mengumpat. Tak suruh istighfar nak mengumpat. Bismillah pun jangan kata. Sebab kita nak makan daging orang, kenapa pula baca bismillah? Tapi dia guna istighfar. Sebab itulah kata Syekh Yahya bin Mu'az, dia kata kan min mustaghfirin mamqut wasakitim marhum. Berapa ramai orang istighfar tapi dimurkai oleh Allah, dan berapa ramai orang yang diam mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Kata di Syekh, orang ini istighfar tapi hati dia tak baik. Wa qalbuhu fajir. Orang ni diam tapi hatinya berzikir. Itu lebih baik. Dia istighfar banyak. Macam orang cerita pokok Arab mari melawat kita. Tangis sebelah pergi atas tasbih. Sebelah lagi dia pergi benda lain. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ini bimbang kita. Jadi kita guna istighfar. Tapi untuk nak mengutuk orang, mengeji orang, mengumpat orang, kita kata itu istighfar mamqut. Istighfar yang sangat berbahaya para jemaah sekalian. Oleh sebab itu kadang-kadang kita diam diri tapi hati berzikir lebih baik daripada orang yang bercakap. Mulut bunyi istighfar tapi hatinya bergelumang dengan benci kepada orang. Kita kata ini sangat berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, apakah bahayanya sifat mudaratnya sifat ujub? Yang pertama, tengok dalam buku 183. Yang pertama, bila ada sifat ini, kita akan hilang kemanisan ketaatan. Kita buat ketaatan tapi asyik nak tunjuk kepada orang, asyik nak buat atau buat ni. Kata seorang ulama Ibnu Athaillah, dia kata apa? Apabila kamu minta ganti pampasan bayaran daripada amalan yang kamu buat, engkau akan dituntut diminta supaya tunjukkan benar apa yang kamu buat. Ini kata-kata hikam, nama dia apa? Hikam. Dia kata kalau kita nak minta ganti pampasan, hak kita buat ni kita minta bayaran. Ibadat kita ni. Maka kamu juga ada gitu, nyatakan kamu ikhlas. Oh, ikhlas saya buat ni. Betul ke ikhlas? Kadang-kadang kita buat benda akhirat tapi dengan masih lagi nak pada dunia, maka itu sangat berbahaya. Tengok cerita ni. Dalam tafsir surah Al-Insan yang kita baca pagi Jumaat, ya? Kita baca pagi Jumaat surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Bukan nak balasan, bukan nak ambil terima kasih. Kata di para ulama tafsir, sesiapa yang beri makan kepada orang, dengar baik ini, kadang-kadang kena kita ni. Kemudian dia minta orang itu berdoa untuk dia, maka dia telah minta bayaran. Kita ni berapa ramai orang panggil mari rumah. Tak, nak beri makan tu orang berdoa kita dulu. Maka makanan yang kita beri itu seolah-olah bayaran kepada doa kata. Yang betulnya kita tak kata apa. Jemput makan. Orang yang datang makan sepatutnya dia yang mendoakan kepada tuan rumah. Allahumma asqi man saqana wa at'i man amana. Ya Allah, berilah rezeki kepada tuan rumah ni yang telah beri makan kepada kami, berkatilah. Patut kita pergi, kita doa. Nida tuan rumah tu minta doa, maka bila tuan rumah minta doa bermakna dia telah minta bayaran kepada makanan dia. Mengikut dalam kitab kita ni, kita kata Masya Allah, tabarakallah, hati-hati tuan-tuan. Oh, payuhlah ustaz, nak tunggu orang faham mari rumah kita makan, kemudian dia doa tanpa minta, tak jumpa dah, nasib. Sebab kita tidak latih budaya macam tu. Yang kita latihnya, setiap orang mari kita suruh dia berdoa. Masya Allah. Ini dalam tafsir surah Al-Insan, tuan-tuan boleh buka dalam kitab tafsir lah. Aisyah radhiyallahu anha, tatbik amali. Aisyah ni orang cerdik. Dia tak mahu rugi pahala dia. Bila dia hantar makanan, dia suruh khadam dia bawa makanan pergi bagi rumah orang miskin. Dia cakap kepada khadam, mu dengar dia kata apa. Lepas kamu bagi makanan, kamu dengar dia kata apa. Bila dia kata jazakallahu khairah,
Allah Ta'ala beri balasan pada kamu sebab beri makan makanan, kamu jawab lalu wa jazakallahu wa fikum jazakumullah khair. Allah Ta'ala juga balas pada kamu kebaikan, jawab. Kalau orang kata barakallahu fikum, mu jawab balik wa barakallahu fik. Allah Ta'ala, Allah yubarik, Allah Ta'ala bagi berkat pada kamu. Kata Aisyah, bila dia doakan kepada kita, kita balas balik doa dia, maka kita telah balas balik permohonan dia. Wa yabqa ajruna, pahala sedekah kita kekal. Sebab apa? Sebab hak dia balas kita dengan doa tadi, kita balas balik. Ini dia panggil tingginya fiqh. Fiqh siapa? Fiqh Aisyah radhiyallahu anha yang telah mengajar kepada kita perkara yang tersebut. Baik, yang bahaya yang pertama ujub, yang pertama hilang pahala. Dia punya mudarat dia hilang kemanisan ketaatan. Hilang manis taat. Sebab apa? Taat kita ni masih asyik nak balasan je. Yang kedua, boleh membatalkan pahala sedekah, pahala amalan dengan sebab apa? Dengan sebab kita bangga diri, kita riak, kita ujub, maka hilang pahala. Yang ketiga, orang ini sentiasa merasakan dirinya sempurna, yang menyebabkan orang lain itu tak baik belaka, maka inilah yang kita sangat takut. Baik, yang terakhir sebagai penutup, kalau kita kata ada muqaddimah, mesti ada penutupnya. Jawab dia, cara hilang sifat ujub. Macam mana kita nak hilangkan sifat ujub? Yang pertama, pergi kepada ayat yang mula-mula saya sebut tadi. Setiap orang yang kita tengok, kita anggap dia lebih baik pada kita. Tadi kan, di awal tadi, ingat saya tak nak ulang sini. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang zahid, yang zuhud ni kata apa? Umar bin Abdul Aziz apabila berkhutbah di atas mimbar, tengah khutbah, dia bimbang muncul perasaan ujub dalam hatinya, dia pun berhenti khutbah dia. Tamatlah khutbah kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia di antara ujub. Maknanya kita ni kalau kita tengah buat benda-benda, tiba-tiba mari perasaan ujub, kita stop hati kita daripada mikir benda tu. Jangan pula saya tengah ceramah, baru ceramah 5 minit, tiba-tiba saya berhenti. Terkejut pengurusi. Kenapa Ustaz? Takut ujub. Ujub dah tu. Jawab dia. Sebab saya seolah-olah saya ni ahli tasawuf tinggi. Kata di Fudil, tarkul amal li ajli nasr riya. Tinggal perbuatan kerana takut orang kata tu, riak dah tu. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ulama salafus salih telah memberi tauladan besar kepada kita bahawa mereka ini cuba untuk menggilakkan hati dia. Jangan layan perasaan-perasaan seperti ini. Ikutilah umat-umat terdahulu sebagai contoh, dan kita boleh buat keakhiri dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la yudkhilul ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata sebab amalan kita. Sahabat terkejut. Wala yujiruhu minan nar, tidak melepaskan dia dari neraka semata-mata amalan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wala anta? Rasulullah sendiri. Nabi kata, wala ana. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah. Maknanya kita masuk syurga bukan semata-mata amalan, tetapi amalan soleh kita menjadi sebab untuk ke syurga. Jangan pula, tak payah beramal lah macam ni. Ustaz kata kita pakai tunggu Tuhan bagi rahmat je. Nak dapat rahmat tu kena ada jalan dia. Di antara jalan nak dapat rahmat ni, solat, ibadat, duduk dalam majlis ilmu. Kan Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata siapa dia berkumpul di rumah Allah, dia baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baca majlis ilmu, maka Allah Ta'ala akan turunkan majlis kita ni ketenangan, dilingkungi dengan rahmat daripada Allah. Dihadiri oleh para malaikat, dan nama yang kita dalam majlis ilmu disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada golongan yang berada di sini. Kita kata Masya Allah, kita harus hadis ini dalam di riwayat Muslim. Kita mesti sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya yang maha tinggi boleh berkuasa untuk menghilangkan kebaikan yang ada pada kita ni bila-bila masa. Maka sentiasalah kita tunduk kepada Allah dengan kita
kita apa? Dengan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dan sentiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itu dulu, tamatlah bab kita perbincangan tentang ujub di dalam kuliah kita ataupun tazkirah kita pada pagi ini. InsyaAllah sambungan kita ni dunia bukan syurga ini, kita akan sambung lagi perbincangan dia dalam kuliah maghrib nanti. Tajuk dia menarik, keajaiban solat subuh berjamaah. Solat subuh ni tuan-tuan ada 12 keajaiban. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Bagi jemaah yang boleh hadir, alhamdulillah. Yang tak boleh hadir, kita boleh tengok dalam YouTube ataupun Facebook Dakwah Unlimited dan juga Abu Anas Madani. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.